So once boot up, dia ada ingat screen dia. So main OS dia Android. So ini nampak semua Android. Kalau sini pun semua Android apps lah. So kalau ada apps lain yang download, boleh login Play Store dan download. Okay, so sini Android, sini Windows. So kita go through Android dulu lah. So Android main function dia whiteboard app. So sini conteng semua. So warna semua, thickness, color, pen type semua boleh buka. So untuk erase, dua cara lah. One, you tekan sini, clearkan semua, ataupun tekan sini dan sini, ataupun masa pilih pen boleh guna jari ataupun guna ni pun boleh. Kalau guna ni lagi semua. Dia sini nipis, sini tebal. Kalau tebal dia smoke sikit, nipis dia macam rasa tap sikit lah. So masa nak erase boleh guna tapak tangan. Dia detect tapak tangan, dia akan keluar erase tu. Ini dia detect last surface baru dia erase lah. Sekarang dia tak detect yang perlu try lagi. So dia kena tapak besar, so dia detect eraser. Kalau tak detect, dia perlu pakai ini. Kalau dia detect, dia perlu detect last surface, baru dia jadikan eraser last dalam pen. So pen function, sini ada function ini. Sini semua draw shape kalau nak pakai shaper. So sini ada lagi control shaper. So shaper dia akan auto resize lah. So auto resize dia testing. So dia akan auto resize. So kalau tak cukup besar, dia akan resize ke bawah. Ini semua dia auto resize. So page number of pages pun boleh tambah. Limited page lah. So nanti kalau sudah tambah banyak, boleh next atau previous, ataupun kalau nak tengok preview dan tekan tengah, dia akan ada preview lah. So boleh teruskan. Contoh saya beri page 2. So dia pun ada track di sini. So saya pun boleh, dia pun auto resize punya. Saya pun auto resize. So ini HDMI. Kalau nak sambung HDMI, ada satu preview dekat sini. Sampai ke ni semua dia punya tool. Dia punya tool, gambar pun boleh, video pun boleh, webpage pun boleh. Ini booklet lah. Ini booklet dari luar pun boleh akses, dalam whiteboard app pun boleh akses. Ini untuk kalau dalam meeting kita nak buat decision, anonymous voting, kita pakai ini lebih baik lah. Contoh saya tajuk, dapat satu tajuk. So ini pilihan satu, single choice, anonymous voting. Kalau scan, kita buat dalam phone lah. So boleh try juga. Ini perlu ada internet lah. Kalau contoh internet down, option ini tak ada. Takkan ada. Boleh try pilih. So kalau contoh ada 10 orang sini, 10 orang sudah vote, kita boleh end vote lah. End vote nanti dia akan kita pilihkan. So ini vote stick. So main lagi. Ini timer. Sini semua shortcut dia. So ini dalam whiteboard app lah. So kalau nak save, dia ada 3 jenis save file. Satu source file adalah dia punya whiteboard file. So kalau kemudian nanti kami nak buka sambung page semua, kita save as source file. Kalau PDF dengan image, dia auto export saja. Kalau contoh saya nak terus export ke dalam code pun boleh. Dia ada satu QR. Mana tu scan ini boleh download semua pages lah. Tapi dia download as image file. Dengan PDF file. Image file.
So kalau blank page nanti boleh scan. So kalau scan sini 3 pages dia akan ada 3 image. So sini boleh download buka. So ada ini lagi, ini juga fungsinya. So contoh sekarang saya multi touch, saya boleh ada orang tulis pun boleh. So kadang saya nak zoomkan atau saya move-kan ini, saya guna ini. So saya guna multi finger, dia jadi move lah. Kalau saya nak zoomkan dia, saya nak saya guna function ini. Kalau saya tak klik ini, dia jadi multi touch. So ini function finger ini. So kalau tambah pages, ini select pages, ini multi section lah. Kalau nak stickkan kepada banyak section. So setiap orang boleh pilih mana sendiri. So at the same time mereka boleh tulis sendiri. So kalau presentation ada banyak solution ke, boleh klikkan jadi macam ni lah. Setiap orang pilih yang sendiri punya. So ini say open boleh open yang saya punya whiteboard file lah. Atau new upload to cloud email ini dia semua kena boleh pakai, tapi kena set satu email bagi send kepada semua orang. Kena set satu email kepada dia. So kita boleh login lah. Dia boleh send the email, boleh setting. Okay. So as it, dia akan tanya nak save ke tidak lah. Kalau sudah tak nak pakai, so itu whiteboard file. So ini untuk wireless casting. So Apple, Android, Windows semua boleh cast lah. Dia cast boleh at the same time 4. Dia boleh split kepada 4. At the same time boleh bakar 4 screen di atas. So dia punya casting tak nak download apps pun boleh, nak download apps pun boleh. Kalau download apps boleh scan ini. So dengan apps dia ada satu kelebihan. So kalau contoh saya sudah tak nak touchscreen di sini, saya nak control dekat phone ke laptop ke, guna app dia boleh macam itulah. So saya boleh dengan app tu saya boleh tengok terus mirror screen dia dalam phone saya. Saya nak touchscreen ke, saya nak masuk contoh function kedua. Tadi function pertama whiteboard app. Function kedua ini screencasting. So screencast dia two way. Kalau nak papan sini pun boleh. Download app nak papan balik phone untuk control dia pun boleh. Kalau control dia ini function ketiga. Ini ialah annotation mode. Sentiasa tuba ini akan ada tepi. So buka atas saja boleh terus masuk annotation lah. So saya buka screen mirror ke, buat Excel PowerPoint ke, PDF ke, browser ke, YouTube ke, semua saya sudah masuk material yang saya perlu. So saya masuk annotation mode, saya boleh tekan di atas. Tapi dia akan freeze-kan screen itu lah. Kalau video tu dia kena pause-kan, baru dia freeze-kan screen tu. So ini pun sama, dia boleh export kepada QR code. Kadang dia kalau line slow, internet slow atau server slow, dia loading lama saja. Sebab ini pakai internet. So kalau biasa ini pin code perlu insert kalau guna iOS ke atau iMac ke, akan ada masa nak AirPlay screen mirror dia akan tanya pin code. Sekarang dia bagi 6 pin code kan. Kalau dia kadang dia dalam sana minta 4 digit saja, insert first. Pin code ni dia memang yang kecil dia akan kadang refresh lah. Kadang dia refresh. Dia refresh dia akan lepas ini atau ini lepas. Dia sini sentiasa ada on top. So kalau pakai Android ke Windows ke tak perlu lah. Biasa dalam same network dia semua sudah boleh sambung. Okay. So kalau Windows nak dia shortcut key dia Windows plus K.
Windows Plus A dia masuk wireless casting lah. Wireless casting nak akan nampak nama ni. So tekan saja sini kena accept lah untuk first time. Kalau first time laptop tu atau device tu nak sambung dia akan accept. Dia akan ada top up dan dia accept ke device. Tapi ni nama Nama ini lah. nama Boleh ini kan. boleh ini. So dia akan Windows K itu shortcut ataupun dalam Android kita biasa tarik daripada notification bar. Sana ada wireless display ke. iPhone dia nama lain lah. Ada panggil Smart View ke untuk Samsung. Dia kalau semua sekarang phone semua dia built-in wireless display semua boleh support lah. So itu untuk phone nak cast ke sini. So tak perlu app semua boleh guna. Kalau nak pakai full feature untuk screen ini casting kepada balik phone kita boleh pakai ini. Scan QR ni download dia ada option untuk iOS, ada option untuk Android, ada option untuk Windows. Download balik kita boleh control balik. So dengan dalam itu semua boleh terus akses toolbar ni lah. Kalau saya nak conteng macam ni masuk ke sini saya boleh terus control dalam phone conteng macam tu. Dalam meja, di atas meja saya tak perlu pergi screen sini pun boleh conteng. So first function, so kita sudah go through 3 function lah. So whiteboard, program task dengan toolbar ini lah. So ada lain lagi. Dia punya ini workkit sama dengan tadi lah. Workkit ni sama dengan tadi yang dalam whiteboard. Kalau nak terus akses book dari sini pun boleh. So yang lain dia lebih kurang macam Android pun sudah browser. Bukan ni kalau dia perlu akses tu mikrofon semua. Ini ada mikrofon. Tapi takut kalau terlalu jauh tak dapat lah. Kalau range dia sampai sini masih okey. Kalau sampai sana mungkin kurang sikit. Kalau ada Bluetooth mikrofon ke, kita boleh sambung. Kadang dia orang ada satu conference mic dengan. Kalau ada tu boleh sambung lah. Kalau USB punya plug and play saja. Kalau Bluetooth, tengoklah you punya meeting tengah buka di Windows ataupun Android. Kalau buka di Android, you kena sambung Android. Kalau Bluetooth lah, masuk setting Android. Ini setting Android lah, sambung dalam tim. Bluetooth. Okay. So kamera ini 4K, tapi ini screen sebab ini screen besar agak nampak sedikit blur dalam sini lah. Kalau participant yang opposite dia screen kecil dia akan nampak clear lah. So sini sebab screen besar dia minta lagi screen punya baru dia akan clear sikit. So dia punya port. Okay. So sebelah sini semua go through. Ada satu lagi satu ini untuk design template lah. So ini untuk isi design template saja untuk tajuk hari itu lah. Kalau tajuk kita nak buat apa, ada sampel datang, boleh terus guna template sini. Ataupun kalau ada satu biasa akan pakai punya background logo, boleh design satu template sini. So next time kita saja tekan teks saja lah. So senang jadi tak perlu pergi design dalam PowerPoint dia sudah ada template. Screen saver bukan? Bukan screen saver. Dia untuk design lepas tu you save dia akan di sini. So contoh kita tajuk meeting hari ini, so opening, so kita terus masuk ke sini untuk so dia macam satu backdrop macam tu lah. So ini so lain dia semua biasa punya. So sudah calendar ke browser ke. Ini isi upload dia pun guna QR, boleh send image file ke sini terus. So kita scan, kita send image file, so dia boleh terus compile di sini. Dia display je kan, dia bukan stick dekat. Dia display saja, nanti you tutup dia turn off. Okay, so yang lain
record. Kalau nak record, kita record. So kita masuk kepada Windows. So Windows dia USB port sini semua dia share port lah dalam Android dan Windows. So belakang pun boleh nampak. So kalau boleh datang sini. So sini bawah punya USB ini semua share port lah. Kalau ini adalah Windows PC dia. Kalau sambung USB sini hanya ada Windows saja. Kalau sambung sini Windows sana tak dapat, Android sana tak dapat tengok. Sebab port ini dia dalam Windows saja. Kalau port sini USB sini semua dia share dua OS. So kalau masuk Windows dia akan automatic taruh ke Windows lah. So kalau tengok saya punya webcam saya akan sambung. Kalau saya sambung sini hanya Windows saja. So dalam Windows dia semua sama dengan kita pakai kita punya Windows laptop, semua kena double click lah. So kadang kalau dia tak detect smooth sangat, itu double click dia tak buka. So kena biasa dengan dia punya klik dulu. Kalau masih tak biasa, dia kadang betul pakai ni first time atau second time macam ni dia tak buka. So kalau betul-betul susah nak double click, kita boleh right click dan tekan open lah. So untuk right click kita compress sampai dia atas segi keluar sini macam ni right click. So kita buka open. So lain pun semua macam Windows biasa. So sini ada satu whiteboard app juga, tapi biasa kalau .os kita pakai yang dalam Windows saja, Android saja. Sebab ini kena buka lagi, kena loading lagi. Dalam Windows susah sikit. So sama kalau Windows nak download app, biasa kita Google search download dia punya setup file untuk download dan sebagainya. So sekarang kalau dia punya Office kita install yang WPS lah. So WPS dia free. Kalau ada subscribe ke Microsoft punya, ini boleh install lah. So kalau Microsoft Office ada account, boleh masuk Microsoft website download, ini install. So dia sudah, kalau Windows license kita sudah ada bagi lah. Sudah activated. So Windows license ada, hanya ini Office license sebab dia kena renew setiap tahun punya, so itu tak cover. Boleh kalau nak online meeting, boleh pilih. Kalau nak dalam Android pun boleh. Kalau rasa dalam Android tak biasa sangat, boleh buat dalam Windows pun boleh. Sebab ada apps yang dia dalam Windows friendly sikit, ada apps yang dalam Android friendly sikit. Tapi untuk kalau daily usage meeting ke, biasa kita pakai Android macam ni, tekan buka, senang lah. Kecuali kalau meeting apps, kalau ada yang dalam Windows, kita senang sikit nak buka. Kalau dalam Android minta login ke, minta apa ke, ada apps yang memang susah sikit dalam Android. So ini first time baru buka, boleh nampak ada ini kesan air sikit. So ini ialah buang air dalam screen. So nanti lama-lama itu dia sudah evaporate, nanti hilang. Kalau baru boleh nampak, kadang dia sini ada sikit, kadang dia ada sini. So kalau ini dalam 1 minggu, berapa hari lah, nanti dia lepas evaporate dalam punya bab air, dia akan hilang. So jangan risau, ini biasa. So itu sahaja sudah kita habis. So ini toolbar, so ini homepage akan nampak ni. Ini back button kalau nak exitkan apps Android. So ini ialah dia punya app list.
kalau rasa hang sikit boleh datang sini clearkan. So ini pen mode, ini input lah. So okay. So ini OBS ialah dia punya Windows. So kalau kita sambung HDMI boleh pilih sini lah. Kalau dia ada signal dia akan nyala biru lah. HDMI, front HDMI ini, belakang ada HDMI lagi, ada VJ lagi di bawah, belakang bawah. So semua kalau sudah sambung dia akan nyala. Tapi untuk HDMI, biasakan HDMI kita transfer display signal tadi. Kalau kita contoh touch macam tu. Kalau HDMI kita nak touch untuk control balik laptop tu dengan HDMI satu kabel saja tak dapat buat lah. So ada satu lagi kabel, touch kabel. So touch kabel ni dia sama macam printer punya kabel. So printer kalau belah kabel printer ialah 4 segi macam ni punya. Kalau sambung ke dalam laptop ialah USB lah. So kalau nak sambung HDMI, nak touch, kita akan ada dua kabel lah. Satu HDMI kabel, satu USB kabel. So kita boleh touch balik. Okay. Kalau tak sambung ini, tak sambung touch punya kabel, tak dapat touch lah. Tapi kita biasa kalau biasa control laptop, nak display dia, itu tak ada masalah. Semua control dalam laptop. So kalau nak pakai annotation mode masih boleh lah. So kita buka. So kalau nak mula present, kita masuk annotation mode. Okay. So annotation mode ni dia sentiasa ada toolbar di tepi lah. So kadang dia toolbar kalau kita tak touch lama dia akan hilang. So kalau dia hilang kita touch screen saja dia akan keluarkan. Okay. So itu saja.